Assalamualaikum semua. Selamat berhujung minggu. Hari ini Alhamdulillah Ina berpeluang bersama Kak Farah, dan anda semua dah baca dah caption dia tu. So Ina tak nak cerita banyak, tak nak cerita panjang. Kita tanya tuan punya badan, kita suruh tuan punya badan memperkenalkan diri dulu, latar belakang beliau. Okey, Assalamualaikum Kak Farah. Terima kasih orang kata meluangkan masa untuk kami dan insya-Allah berkongsi sedikit testimoni lah. Sebelum tu, Kak Farah boleh tak tolong orang kata cerita dulu latar belakang dan perkenalkan diri dulu dekat audiens kita semualah. Okey. Okay, buat kat ni kerja ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nama diberi Farah Wahidah Fakhruddin. Saya merupakan seorang clinical optometrist. Sebelum ni berkhidmat di government hospital dari tahun 2005 sampailah 2020, selama 15 tahun. Dan sekarang saya run sebagai private optometrist lah di Kemaman Terengganu lah, iaitu di FKU Optometry. So saya berusia tahun ni 39 tahun lah. Okay. Merupakan anak kelahiran Kelantan, anak kedua dari 6 beradik, berkahwin dengan 2 orang anak. So itulah saya punya latar belakang. Ada lagi nak tambah ke? Okay. Sebelum ni sihat, tak ada masalah, alhamdulillah, syukur. Okey. Cuma kita nak tanya, sebelum ni Kak Farah diberi ujian, sedikit ujian lah. Boleh tak Kak Farah share sikit orang kata pengalaman ataupun apa ujian yang Kak Farah kena hadapi itulah, sakit yang Kak Farah hadapi tu, yang sebelum ni Ina dengan Kak Farah tak kenal pun, betul tak? So hari ni baru first time Ina jumpa. Sebelum ni hanya just phone WhatsApp je. Kan, phone dengan WhatsApp saja. Tapi memang nak jadikan rezeki hari ni kita boleh berjumpa. So boleh tak Kak Farah ceritakan sedikit orang kata macam mana perjalanan sakit yang Kak Farah hadapi tu. Sebab kita tengok caption tu memang hebat, betul tak? So jom kita dengar sendiri dia punya, tuan punya badan sendiri bercerita. Okay. Alright. Saya alhamdulillah sepanjang ialah dari kecil sampailah November 2018 tu sihat, alhamdulillah, tak ada masalah lah. Nak kata masuk ward tu sekali je because of kena apa tu, Aedes kena denggi tu je. And then pada Disember, saya masih ingat lagi tarikh tu, iaitu 12 Disember 2018, saya diuji dengan tiba-tiba kaki kiri paralyzed, lumpuh tiba-tiba dan sakit. Kita panggil acute pain kan, sebelah kiri paralyzed. Masa tu waktu datang bekerja waktu pagi dan nak ke pantry untuk ambil air je, tiba-tiba terus tak boleh bergerak sebelah kiri dan sakit. And then teruslah ke hospital. Saya sendiri bekerja di hospital masa tu. Teruslah ke bahagian ortopedik, kemudian ditolak ke kecemasan ya. Menunggu lama dekat situ, disahkan ni, and then because of isu lama sikit menunggu tu, saya pun memilih di private lah, di private hospital. And then check semua, buat MRI, CT scan kan. Kalau private kan cepat kan dia punya ni. So saya pun disahkan, saya ingat lagi dia punya nama penyakit ataupun kita panggil diagnosis masa tu adalah chance fracture, which is dia kata dekat tulang paha saya ni, pinggang ni ada macam retak. So saya dimasukkan ke hospital untuk 3 hari. Dalam 3 hari ni lah saya diuji, which is saya bergerak menggunakan wheelchair. Bayangkan saya seorang yang cakap pun banyak, cakap pun cepat, jalan pun cepat, buatnya kerja cepat, tiba-tiba diuji sekelip mata, orang kata terus kena orang sorong dalam wheelchair. Memang terkejut lah kan, diduga sebegitu kan. Lepas tu kena fisio pula tu, dengan firstnya waxnya panas. Kalau orang yang sakit macam kami ni buat fisio, dia tahulah benda tu kan. So benda tu macam memberi big impact lah pada diri kita sebenarnya, kan. Sebenarnya memberi big impact sangat-sangat. Sebab daripada tengah sihat kan. Tak apa Kak Farah cakap. Okay. Alright. So ibaratnya macam kita tak pernah terfikir pun yang kita akan sakit. Sebenarnya kita tak tahu, everything will goes fine, tak ada apa-apa berlaku, sampailah diuji sebegitu.
memang memberi tamparan hebat dalam hidup. Jadi dari Disember 2018 sehinggalah hingga Mei 2020, saya dah 11 kali masuk ward. Ini nombor CV yang saya hafal lah. 11 kali masuk ward, 4 kali masuk Dewan Bedah, menjalani pembedahan, beratus biji ubat painkiller saya telan. Orang kata macam Celebrex tu ibarat nasi saya lah, Lyrica. Saya rasa nama-nama ubat painkiller ni, Celebrex, Lyrica ni adalah, kita tahu orang yang sakit dia biasa ambil benda ni sebab dia ubat makan. Celebrex, Lyrica tu lauk saya. Fisioterapi 80 lebih saya buat. And then apa lagi macam morfin. Siapa yang tahu morfin yang kita ingat tu dadah kan, betul lah, dadah yang masuk secara IV melalui suntikan tu pun sama. Beratus hari MC. Itulah hidup saya dari Disember 2018 sampailah ke Mei 2020. Macam tu, tahun lepas. Itulah dia saya punya ni, fisio, follow up dengan doktor, duit banyak habis. Kita jadi daripada dulu aktif jadi pendiam. Kita dulu dari yang cakap banyak jadi pendiam. Jadi dulu kita periang jadi pemarah. Jadi semua tak kena satu hewaya dalam hidup kita. Tapi ada masa tu saya dah macam pasrah dengan hidup saya, which is okay, hidup aku akan berakhir di atas wheelchair. Dah pasrah. Dah pasrah. Macam okay, aku akan, tak lama lagi aku pakai tongkat. Selamanya aku akan telan ubat. Itu saya. Selamanya aku akan bergantung pada operation. Because of saya menjalani operation dia dipanggil sebagai radio frequency injection. Dia di belakang kita ada pin spot. Maksudnya bila kita tekan dia sakit, yang itulah kita akan buat operation, yang mana dia akan alihkan high electricity volume untuk matikan saraf kita yang sakit. Oh, jadi untuk matikan saraf. Matikan. Yang sakit tu adalah saraf. Macam saya dapat pelbagai nama sebenarnya untuk penyakit saya ni. Mula chance fracture, ubah pula kepada cervical, kemudian ubah pula kepada degenerative disc. Kalau boleh orang kata dah pandai lah nak baca MRI, CT scan, sampai kan siapa-siapa yang ada masalah macam tu dia orang akan refer saya kata okay, mana report, saya boleh baca benda tu. Sedangkan saya punya bidang mata. Saya boleh baca, saya boleh advise cakap okay, ini masalahnya, so you should go to who, yang ini, yang itu, yang ini. Itulah lebih kurang 2 tahun lebih ni diuji. Bukan sesuatu yang senang kot bagi saya. Betul. Bagi saya lah. Betul-betul ujian yang Kak Farah terima tu. Okay, kan. Tu betul lah juga orang kata sinonim dengan kita punya caption tadi tu, apa tu, bernasikan Celebrex, berlaukkan Lyrica, berkampungkan hospital. Itu memang CV saya. CV saya. Dekat rumah saya ada 2 balang biskut raya yang penuh dengan ubat-ubatan. Just name it, apa suplemen saya akan beli. Hot pad nak guna, saya takkan beli satu sebab saya tak berkira dengan kesihatan. 6 saya sediakan. Dalam kereta ada pelapik belakang, ada pelapik punggung. Nak tidur atas tilam kiropraktik tu, yang orang kata beli berapa ribu beli sebab nak sihat. Begitu pentingnya kesihatan tu pada kita, sebab kita ada family nak jaga. Kita masih bekerja, betul. Okey, dan kita ada anak-anak yang nak jaga. Takkan kita nak terlepek duduk atas katil macam inilah nasibku. Itu bukan saya punya jiwa lah. Jiwa saya adalah survivor. Lagi mana boleh lawan. Macam tu. Okey, boleh tak Kak Farah cerita sikit macam mana bertemu ataupun berjumpa dengan Aurora Kodenshi ni? Wah, dia satu pengalaman yang macam saya ni adalah KKM Tegar. KKM tu Kementerian Kesihatan Malaysia Tegar. Saya ni sangat tak percaya kepada suplemen. Saya juga tak percaya kepada benda-benda yang collagen. Saya juga tak mudah percaya ada orang kata katil, tidur atas katil and then sembuh. Boleh sihat. Tak kan. Sampailah saya punya kakak tersayang iaitu Kak Syam, staff nurse di iClinic tempat saya bekerja dulu. Dia PM saya. Tapi ada cerita di sebalik tu, which is untuk kami yang sakit ni kan, Allah pernah sebut kan, orang yang sakit ni Allah akan dengar. Maksudnya dia hapuskan dosa kita. Kita terima positive way. Saya pernah doa, ya Allah, Ramadan ni, sebab saya terus terang, saya tahu sejak saya sakit saya puasa tak pernah. Betul. Bila sakit tu dia punya, memang kita bergantung pada ubat.
ubat tu menyebabkan kita gastrik kalau tak makan. Betul. Tahun lepas saya hanya boleh berpuasa selama 2 minggu saja. 2 minggu saya kena ganti puasa because of itu pun nak ganti tu pun cukup perit untuk saya. Muda lagi kan, takkan dah susah. Saya to be honest, untuk saya orang yang on treatment, makan ubat bukan senang untuk puasa untuk saya. So saya dah rasa macam useless sangat because of saya terpaksa orang kata tak boleh berpuasa macam sebelumnya. Macam tu. Tarawih tak usah cerita. Tarawih saya atas kerusi. Semua position solat saya dah try. Kelipkan mata ketika sakit kan. Ini boleh bercakap elok ni. Sebelum ni saya terlantar. Even sebelum saya jumpa dengan Aurora hari Khamis sampai 4.30, saya pakai pukul 5 petang. Tu pun saya tidur, saya memang tak dapat tidur, sakit, tapi kita lawan. Sampailah Kak Syam di PM saya. Dia kata ada something yang ni. Tu pun saya macam skeptical lah. Skeptical ni macam kita ragu-ragu, ya tak ya ni. Saya cuba melarikan diri tau, macam dah lah ni. Pelik-pelik je kau nak bagi aku. Sebab walaupun saya macam skeptical, orang suruh jumpa ustaz, saya pergi siap mandi bunga dek. Berseri muka. Ada juga yang rendam kaki dalam batu sungai dek. Aku sis buat. Dibuat macam orang kata pelepas tu. Ya, pelepas macam campak-campak benda, kononnya ada benda orang hantar lah. Macam tu pun sis terima dek. Pergi berurut pun sis tahankan dek walaupun sakit dek. 3 kali sis diurut tu. Bukannya benda yang senang, tapi kita sebab kita nak sihat, harapan. Tapi harapan tu punah belaka bila kita stop. Dia tak nak, aku nak ikhtiar cara aku. Ikhtiar cara sendiri adalah macam tak nak stres. Itu pun tak membantu sebenarnya. Tapi buat-buatlah macam kuat macam tu lah. Okay, so Kak Syam perkenalkan. And then Ina, saya letak nama Ina Aurora. Kan? Ina Aurora, macam sedap nama dia kan? Ina Aurora. Yes, dia cerita-cerita kat saya masa tu saya tengah masak. Punyalah saya macam macam menafikan dia tau. Saya faham untuk kita yang satu dah pernah sakit, lepas tu tegar pula ni dengan perubatan moden, tak nak cuba perubatan lain ya. Tu saya cerita pasal diri saya. Kau degil sangat, ketegak sangat macam tu. Kan, tapi macam mana Allah jentik, sebab saya rasa Allah dengar doa saya. Ya Allah, Ramadan ni aku nak sihat, aku nak boleh puasa ya Allah. Macam tu. Aku nak tarawih bersama keluarga. Macam tu. Aku nak tarawih, nak rasa sujud. Dia orang kata macam rukuk, sujud tu, ya Allah, mengalirlah air mata saya masa saya hari Khamis malam tu saya boleh solat tarawih dengan sempurna. Dia boleh sujud atas sejadah untuk tarawih, sebab tahun lepas saya tarawih di hospital atas katil. Satu nikmat lah. Saya tak tahu orang lain macam mana, tapi sebab kita tak pernah ditarik nikmat. Bila kita ditarik nikmat, kita cakap, ya Allah, aku dulu boleh puasa penuh. Dulu aku boleh tarawih dekat masjid, ya Allah. Aku boleh buat ni. Saya pun masih lagi skeptikal. Tak nak, betul. Benda lah ni kan. Sebab kita ni dah harum macam-macam. Kan? Another macam serabutnya macam gitu. Tapi kan, just sebab apa-apa cara pun, kita kena keluar dari kesakitan tu. Sebab saya hidup dalam kesakitan tu untuk 2 tahun lebih. Tak mendatangkan apa pun. Okay, yes, dari positive side-nya kita lebih stronger, kita boleh ni. Tapi sebenarnya waktu kita sakit, banyak benda kita tak boleh buat. Tak boleh nak travel. Memanglah sekarang pun dengan COVID tak boleh travel, betul. Tapi dia buat kita banyak benda terbatas. Banyak benda masa yang sebenarnya kita ni tak banyak masa sebenarnya. Okay, bila kita diuji, kita banyak fokus masa, tenaga kita pada benda tu. So, saya sendiri, saya cakap tak apalah, just cuba je. Saya punya cuba pula, bukannya cuba sikit-sikit, terus beli twin set. Terus dengan Ina kan, sebab saya kata, ini it's gonna be my last resort. Dan saya juga terkesan dengan kata-kata Kak Syam, dia cakap, ini ikhtiar kita. Walaupun kata, dah cukup dah ikhtiar ni sebenarnya. Tapi tak apa, sebenarnya ada lagi. Just ikhtiar. Dan Ina explain. Sebenarnya gambar tu pun langsung sebenarnya tak menyentuh sangat saya. Sebenarnya tak menyentuh. Testimoni orang pun tak menyentuh sangat. Saya research sendiri cari. Benda lah benda ni kan. Okey, ingatlah benda-benda yang macam pelik-pelik ke kan. Tapi saya macam tak apalah. Macam mana pun just try. Just try. What the worst thing can happen kalau you try pun. Macam tu lah untuk saya. So, yes, betul. Dia punya harga bukannya sikit, betul. 4 angka, betul. Sebab saya beli twin set, saya tak mula dengan stokin dulu. Single-single tak ada. Sebab orang yang dah lama sakit,
Dia tak ada benda yang dia nak lain daripada nikmat sihat. Itu saya lah. Saya tak tahu orang lain. Ya. Okey, saya fikir macam ni. Kau labur sikit, kau akan dapat lebih nanti. Bila-bila lagi kita tengah dalam bulan Ramadan. InsyaAllah yakin je benda tu. Kita buat sikit, kita labur, kita bukan labur untuk orang lain. Kita labur untuk diri kita kot. Betul. Kan? Bagi saya lah. Labur untuk diri kita. Apa yang berkira sangat dengan diri sendiri? Diri sendiri dah kerja. 15 tahun dah kerja. Kau tunggang terbalik, kau sakit. Dah offer diri ke Dewan Bedah 4 kali. Dah offer diri masuk ke hospital tu, rumah kedua ya. Rumah kedua saya hospital ya. Bukan rumah kampung ya. Dah 11 kali. Dah kena cucuk berapa kali. Morfin dah berapa kali masuk. Menggeletar kan. So apa kata, you just try. Saya cakap pada diri saya. Dan bila try, nak cakap sekarang ke? Cakap sebab cakap sekarang tak sabar tu. Saya dapat sampai saya macam saya tanya, mana tak sampai lagi ni kan, sebab masa tu saya dah sakit. Dah 2 hari saya solat atas kerusi. Untuk kami yang sakit tu bukan level yang biasa tu. Tak, yang teruknya adalah terbaring, you kelipkan mata, you solat. Ya, macam mana you sakit pun. Kak Farah pernah melalui. Benarlah. Atas wheelchair pernah, jalan macam orang tua, nampak muda, nampak ceria, bercakap banyak, pernah jadi orang tua, pegang, mengalahkan nenek. Rasanya kalau lomba dengan nenek saya tu, nenek saya menang, bukan saya. Betul, terbongkok. Sembahyang sujud, kalau boleh sembahyang duduk antara sujud, anak boleh kena standby. Yes. Satu saat saya ingat, solat biasanya saya memang dengan anak-anak, kita akan solat jemaah. Okay, so anak saya akan berada kiri kanan saya untuk tunggu sambut je. Tahiyat akhir tu kadang-kadang akan rebah sebab degilnya nak solat macam biasa. Saya lah. Degilnya saya nak solat. Degilnya saya sebab saya nak juga hidup macam orang lain. Degil. Saya satu benda yang pada diri saya degil. Saya degil. Saya sangat degil. Kalau benda tu susah, lagilah saya nak buat. Kan? So, anak-anak akan sambut. Anak-anak akan, kalau saya kata, sikit pun, dia tahu mama dia sakit, dia akan sedia memegang. Itu support system dari my family. Okay? Jadi bila saya dapat Aurora, memang kerja gila saya buat sebenarnya. Ina punya benda-benda tu semua saya dah tak macam, okay, sekarang ni aku last resort, aku try. Bila pakai, saya dapat pukul 4.30, saya pakai pukul 5 tau. Saya beli masa tu stokin. Ini bukan nak promote tau, saya cerita saya punya pengalaman. Dia punya legging dia tu, seluar dia tu, dalam sis sebelum ni tak pernah pakai legging dek. Tertiba kau pergi sarung pula legging. Terkejut sis, macam mana nak pakai terbalik-baliknya. Lepas tu pakai top dia dengan dia punya panties. Masa tu complete set kan. Masa tu saya tak boleh nak bend badan saya tau. Saya try lah. Apa aku nak try power sangat suit ni. Suit superwoman ni. Saya panggil suit superwoman lah. Okay. Saya boleh bend. Power sangat ni. Relax. Saya baru pakai tau beberapa minit. Okay, relax. Kau jangan riak sangat. Saya cakap pada diri saya lah. And then saya biasa untuk kami yang sakit ni, yang dah 4 kali operation, maybe orang lain pun banyak kali operation, kita ada pinpoint tau dekat bahagian-bahagian ni, bahagian depan, bahagian belakang. Sekiranya dia tekan pinpoint tu, tempat sakit, titik sakit tu, dia akan merosakkan hari anda. Memang akan sakit, terduduk. Jangan disentuh tempat tersebut. Saya sentuh, kalau tiba-tiba boleh jatuh. Saya okey. Kalau yang tu memang kalau disentuh, jangan sentuh lah tempat tu kan. Saya sentuh. Kalau hidup saya ni harian, kalau setakat 5-6 tu dek, biasa dek, pin score dia dek. Sis ni. Yang tak tahan 9-10. 8-9 dia tekan macam 2-3 je main. Dia ada tau. Dia seolah-olah, saya suka guna ayat ni. Selalu kalau orang tanya macam mana, dialog dia macam ni. Antara dia punya Aurora tu dengan kulit adalah, kau sakit tak apa, aku cover kau. Ibarat macam tu. Bukannya langsung terus macam you jadi superwoman ke, you boleh terbang tembus dinding ke, bukan. Dia macam orang yang dah sakit, dia punya gelombang sakit tu datang, and then dia menjadi penenang. Gitu. Tenang, you relax. So saya sel otak bersambung, blood circulation bagus. One thing about Aurora, saya kata I can't live without it. I can't live home without it. Mesti pakai. Saya consume pakai. Saya tak tahu orang lain, tapi saya sampai nak beli lagi. Because of terfikir ni, kalau macam ni tak sempat kering ni, aku nak pakai macam mana ni? Macam tu. Itu saya lah. Okay. Hebatnya testimoni kan, macam mana real testimoni Kak Farah mula hari pertama dan jam pertama, 1 jam pertama tu apabila menyarung
masuk WhatsApp tu. Lepas tu Ina pun ya Allah kata terharunya baca Kak Farah punya tu kan. So Excited ni share dengan Ina. Ina boleh buat ni. Ina boleh buat ni. Ina. Aku tak pernah kata orang seteruk ni lah. Tapi macam Ina boleh buat ni. Dia excited tahu. Kita pernah sakit. Betul. And then sakit yang lama. Itu yang sebenarnya sakit yang lama. Okey. So tadi dah cakap testimoni pakai, apa rasa now sekarang dah 4 hari. Apa yang Kak Farah rasa lagi yang kelainan dan rasa orang kata keajaiban dengan izin Allah, sarung Al-Nurul Quranshi ni dengan kesihatan yang Kak Farah alami selama 3 tahun kan? Lama tu 3 tahun tu. Boleh tak share sikit? Okey. Dia macam ni. Dia bukan tujuan nak promote barang. Saya tak suka promote barang. Tapi ini datang dari hati saya. Saya penasihat, orang kata mencapai zaman kegemilangan lah on top. You buat semua benda very good, and then tiba-tiba Allah uji seketika dalam 2 tahun lebih, almost nak masuk 2 bulan 12 ni dah 3 tahun. Banyak benda berlaku pada dalam hidup saya. Nombor 1, saya kenal siapa lawan, siapa kawan. Yang kedua, saya fikir mungkin ada dosa saya, jadi Allah nak cuci dosa saya. Tetapi kita banyak hilang momen berharga bersama keluarga. Kita juga, saya sendiri jadi pemarah dengan anak-anak. Kesian diorang. Saya macam fikir apa yang aku dah buat, kan? Apa yang aku dah buat pada diri aku. Kan? Memanglah kita akan macam kenapa Allah uji aku? Dialog saya bukan macam tu. Dialog saya, apa aku dah buat pada diri aku, apa yang aku nak buktikan pada orang sangat. Kan, sampai aku korbankan diri aku sendiri sakit. Hidup dalam kesakitan Ina tak senang. Tak senang. Dia macam orang pandang rendah pada kita, orang ingat kita tipu. Orang rasa macam kita saja-saja tak nak buat kerja. Orang dah tak pandang semua tu. Jadi pada saya lah untuk anda semua, jangan berkira dengan kesihatan anda. Andai paksa anda yakinlah berkorban sesuatu, anda akan dapat sesuatu. Ibaratnya air tak akan masak, air panas, you nak minum buat air teh and so on, nanti berbuka, dia tak akan masak kalau tidak dikenakan tekanan yang tinggi, iaitu masak. Kena berkorban, dia perlu dipanaskan. Betul. Air itu. Betul. So sama juga dengan benda yang Ina cakap ni, apa yang saya pakai sekarang. Saya sedang memakai complete set. Tu saya tanya Ina ada tak selimut? Betul, saya nak tidur dengan benda tu. Sepentingnya sihat. Bila sihat, banyak benda. Saya pasti dekat luar sana adalah seorang ibu. You ada anak-anak kan? Bila anak-anak pergi exam kan? Saya, masa anak saya UPS, saya teman dalam keadaan dalam kereta. Hari pertama anak saya exam, saya satu langkah dengan linangan air mata, sebab kita nak temankan dia, kita nak dia nampak kita, dia nak kita support dia. Tapi orang lain mungkin dah cepat sampai, kita lambat nak sampai. Tapi macam mana nak cakap, banyak benda yang saya miss sebenarnya. Bila kita dah sakit, kita sakit, betul. Jangan simpan sakit anda. Anda simpan sakit, anda yang rugi. Jangan simpan. Saya sendiri pun yang skeptikal maksud tak percaya langsung benda-benda. Saya ni KKM tegar, saya cakap betul. KKM tegar. Benda ni pun saya tak percaya, sampai saya kata try je lah. Sebab saya dah pergi jumpa ustaz, saya dah kena urut, saya dah ke Dewan Bedah. Anda cakap kat saya mana tempat saya tak pergi? Cuba cerita. Beratus ribu lah. Oi, banyak. Sekali operation dah 20,000. Kan? Dah 20,000. So saya nak tanya, 4 kali operation. Ya. Bukan best tau duduk dalam bilik tu kan. Dengan lagi tangan saya yang kecil, comel ni, kena guna tube kanak-kanak. Bukan best tau. Anda suka ke kena cucuk? Tak suka. Saya pun tak suka. Walaupun saya kerja di hospital, saya tak suka. Tapi saya suka tengok orang kena cucuk. Macam tu. Kan? Saya sangat suka. Kalau saya bahagian mata tu, saya sangat suka pegang budak-budak, bekas kita nak merawat dia. Kan? Mak ayah tak tahan, duduk luar. Biar saya kerjakan anak, ibarat macam tu lah kan. Sebab kita nak rawat. Betul. Tapi bila sendiri ini, saya sendiri, sampai saya 15 tahun dalam government sector, and then because of saya punya sakit, saya undur diri because of my sakit. Tapi tak apa, Allah buka rezeki lain untuk saya, sebab saya tak pernah henti usaha.
Macam tu. So Aurora memang membantu saya. Tak usah kata tim saya terkejut, family saya terkejut, mak saya terkejut. Dah berjalan ni mak saya cakap macam ni bahaya ni kalau saya sihat. Dia lupa dunia, betul. Sebab dia macam ibarat balas dendam tau. 2 tahun setengah punya dendam terbalas lah lepas ni. Macam gitu. Okay? Lepas tu tadi yang lupa, yang Kak Farah masa tengah buat diagnose tu kan, CT semua tu, tiba-tiba macam diagnose kena apa? Betul, kanser. Otak. Bayangkan dek, macam ni. Kita dah tengah sakit, buat brain sebab saya ada slurry and blurred speech. Saya ni bercakap, saya suka bercakap. Tapi sebenarnya saya sakit, saya tak boleh bercakap macam ni. Kalau saya nak cakap, saya nak makan, saya kena, saya tak tahu next word tu apa. Itu saya. Allah uji dari segi dia tarik kepetahan saya bercakap. Saya memang banyak mulut. Saya memang suka bercakap. Bila diberitahu daripada CT brain tu, ambil MRI brain tu, saya ada kanser otak. Ya Allah. Lagilah bagai jatuh ditimpa tangga. Tangga lepas tu dimasuk bulu buaya. Saya tambahlah peribahasa tu ya. Ibaratnya macam tu tau. So kita ni mati-mati percaya aku akan mati. Tu je zikir. Kalau bulan puasa tu Allah kabulkan doa, betul-betul jadi. Nasib baik bukan bulan puasa masa tu. Kan? So bayangkan peram sakit. Saya peram sakit bertahun-tahun, kau tak dapat apa. Duduklah kau dengan go to one corner and die. Ibarat macam cikgu saya cakap, kalau kita ni, adakah kita ada dua, memilih selesa dalam sakit atau memilih selesa dalam sihat. Itu sis punya pendapat sendiri. Kalau tak, you go one corner and then die there. Something like that. Okay? Alright. Kalau macam tu, Kak Farah, apa saranan Kak Farah untuk orang di luar sana, ataupun pesanan lah, sebelum kita menamatkan kita punya FB Live hari ni, setelah Kak Farah share perkongsian tadi, testimoni tadi. So apa saranan ataupun pesanan Kak Farah lah untuk yang tengah mengalami sakit, yang sebelum sakit, ataupun yang ada pandangan yang negatif kan, tentang orang kata mencari ikhtiar untuk pulih ataupun untuk kesihatan lah. Apa saranan tu? Jadi orang sakit tak best. Jadi orang sakit memang adalah satu kegagalan. Macam mana kita buat sihat depan orang pun, at the end of the day kita juga yang menanggung. Okay? Siapa-siapa yang skeptikal, yang negatif macam saya dulu kan, macam ni lah. Sebenarnya sebelum ni saya ada satu produk yang orang recommend untuk pakai. Dia 3 kali ganda lebih lagi dari Aurora. Betul. Dan saya nyaris nak beli. Okay. Tapi mungkin Allah tak gerakkan hati saya untuk benda tu kot, saya rasa. Okay. This is not about money. Okay. Kalau anda rasa tak boleh, saya tak boleh beli, nanti saya tak boleh beli, ataupun saya tak boleh cari benda tu, nanti habis. Saya nak tanya, anda boleh kerja ke dalam sakit? Okey lah, katakanlah macam saya contohnya, saya government servant dulu dalam MC contoh kan. Tak apalah gaji berbayar. Soalan, berkat ke? Berkat bagi saya penting untuk saya, sebab saya tak nak anak saya jadi tak baik nanti. Ya. So, andai kata memang anda dah lama sakit, carilah ikhtiar. Dah pergi, dah jumpa segala benda, tak jadi. Why not you just try? Try simple step pun saya rasa okey dengan stokin kot, saya rasa. Saya rasa stokin. And then, slowly pergi ke atas. Mungkin cakap, kau boleh lah sembang kencang. Adik tak tahu gua punya sakit berapa tahun, 2 tahun lebih tu. Saya tak tahu macam mana orang boleh menahan sakit berpuluh tahun. Saya macam cannot brain cakap, muda lagi nak buat kerja banyak lagi. Amalan nak cari dik. Kan, sakit boleh cari tak? Tak boleh. Kau zikir je lah seorang-seorang kat situ. Betul. Saya pernah dengar ustaz kata, solat biasa, position biasa dengan tidur lain. Pahala dia tak sama. Peratusan dia. Kita ni umur makin meningkat. Sihatnya makin menurun. Agak-agaknya, macam mana? Kan? Pada saya, kalau rasa macam anda percaya pada suplemen untuk memulihkan anda, terpulang pada anda. Kalau anda dah consume 2 tahun tak jadi apa-apa, baiklah move on dek. Macam gitu kan. Try dengan something yang stokin dulu ke, benda yang low ni. Macam saya, because of saya career woman, saya ada banyak benda. Saya ada anak-anak team nak jaga. Saya ada team saya 7 orang.
nak jaga, saya nak kembangkan lagi apa yang saya buat sekarang. Saya nak bagi manfaat pada ramai orang lagi. Saya tak ada masa nak sakit, dek. Macam tu. Saya tak ada masa nak pukul sakit. Kalau dalam sakit pun saya melawan untuk anak-anak tim saya. Saya tak ada buat dropship ya, saya ada buat bisnes je. Jangan join dropship saya, tak ada. Saya optometrist, saya clinical optometrist. Okay. So, you nak fikir siapa lagi? Family ada, anak-anak tim ada, mak ayah ada. You semua ada tanggungjawab masing-masing kan? Betul. Kalau tak, negatif, dia akan ada rejection, ada acceptance. Kalau yang rejection kurang-kurang, hang simpan sendiri boleh tak? Janganlah duk pi kat orang lain. Orang lain punya sakit, hang tak tahu pun banyak mana dia punya sakit. Dah masuk kedah pula dah. Tak pasal. Kan? Jadi saya rasa better anda mulakan sekarang. Try dengan yang basic dulu. Tapi janganlah ingat sarung-sarung stokin dah boleh terbang, kepak jadi panjang. Janganlah macam gitu. Macam saya, kenapa segeranya saya, because saya dah main sakit lama tau. Saya terus ambil satu suit terus sebab saya nak cepat sihat. Tak ada masa dah. Bagi saya lah. Saya tak tahu orang lain. Sebab apa, dah puas dah masuk bilik OT, Allah, dah cocok tak saraf nak, kan. tak nak. Bilik OT tu masuk sebab matikan saraf. Matikan saraf je. Bukannya dibetulkan tulang menjadi straight. Tulang saya memang straight, Alhamdulillah. Degenerative disc ni adalah dia punya tulang tu kan dia tebal ya. Dia makin menipis dan dia crack. Dan kita ni kerja hari-hari. Saya memang aktif orangnya. Memang. Bukan saya je, orang lain pun sama. Takkanlah kita nak pergi sekolah anak bawa 10 km per hour. Pukul berapa nak sampai, dek? Itu nombor satu. Lepas tu kalau anak tengok kita tak sihat, diorang akan demotivated. Anak-anak saya pernah menangis. Dan ini momen yang saya tak boleh nak lupa. Bila anak perempuan saya yang berumur darjah 5, 11 tahun, dia tengok saya begitu sakit. Dia melihat sendiri macam mana. Dia sambut. Dia yang pimpin tangan mak dia. Tukarlah tulang belakang Syasha dengan mama. Momen tu saya macam, ya Allah, kita kan patut jadi role model anak-anak, tapi kita sakit. You rasa macam mana? Kan kita tak mampu jadi contoh pada anak-anak. Kita nak the best untuk anak-anak. Baik jadi the best untuk anak-anak daripada the best untuk orang lain. Pada saya lah kan. You tak payah nak please orang lain. You please yourself. You please yourself, sir. Tapi janganlah hurt the other people. No. You please yourself. Kan? Especially your anak-anak. Saya nak serve pada family. Saya nak serve pada anak-anak saya. Saya nak serve pada anak-anak tim saya. Lagi ramai kita boleh bagi manfaat bila kita sihat. Banyak lagi idea kita boleh buat. Banyak benda lagi Allah bagi tangan kaki. Saya selalu tengok kita punya selebriti Syukur Ibrahim. Ya Allah, kalau saya down dulu, saya selalu tengok dia. Dia dengan kekurangan dia macam tu, tapi dia selalu okey. Saya ni ada semua, tapi saya memilih untuk sakit. Memang saya bodoh lah. Saya rasa lah. Itu saya tak cakap orang lain saya. Jadi, bila saya dapat benda ni, macam even saya nak beli lagi another set. Orang kata, oi kayanya dia. Anda tak tahu apa yang saya korbankan untuk dapat apa yang saya ada sekarang. Sis, jangan main-main. Jangan main-main. Saya korbankan macam-macam. Saya kerja 7 hari seminggu, 24 hours untuk pastikan saya dapat apa yang saya nak. So, I deserve to get what I want. Sebab jangan tengok kita dah selesa dekat atas, wah kayalah dia macam-macam. Anda tak pernah tahu macam mana kita dibaham oleh buaya, dikejar oleh jerum, macam-macam naik turun kita dalam hidup. Okay? Untuk kalau yang tak berkemampuan contohnya, boleh start dengan stokin je dulu. Pada saya lah. Sebab stokin. Kalau ada lagi bawah, start yang tu. Kalau boleh pegang-pegang lah kotnya. Saya tak tahu. Saya tak tahu orang lain. Untuk saya sangat penting, saya nak beli lagi twin set. Saya perlukan ni. Macam saya cakap, I can't live without it. Because sangat penting untuk saya sihat. Anak-anak tim saya pun akan demotivated kalau tengok saya macam tu. Cukuplah 3 tahun dah. Oh, cukuplah. Masa yang dah terbuang cukup. Bye. Bye pain. Macam gitu kalau saya bercakap lah. Okay? Banyak pula cakap. Naina ambil balik. Okay. Terima kasih Kak Farah dengan perkongsian testimoni Kak Farah hari ini. Dan dengan orang kata setiap hari ataupun setiap masa kita orang berjumpa, dapat tu lain-lain testimoni, orang kata lain-lain luahan. Tapi yang ni betul-betul ikhlas dari hati Kak Farah. Start daripada mula hari pakai sampai ke hari ni, Alhamdulillah. Ya Allah, kita orang pun syukur, sangat suka sangat-sangat
sebab benda ni menjadi satu asbab untuk Kak Farah pulih. Sebelum ni Kak Farah dah survive selama 3 tahun 3 tahun mengidap sakit kan. Sebab tu yang caption tu, ya Allah, kata tu makan tu bernasikan celebrate, berlaukkan lirika, berumahkan, berumah tangga kan hospital kan. Berumah tangga kan hospital. Celebrate dengan Serika tu memang orang kata painkiller yang paling ada lagi Akoxia pun tinggi juga sebenarnya, tapi saya dah biasa main, dah telan banyak-banyak kan tu beratus biji. So macam main yang lagi tinggi pun macam bye, don't know, tak ada benda. Sakit yang hadapi ni tak dapat bayangkan macam mana, hanya air mata saja yang mengalir. Kita je yang tahu macam mana. Ya Allah. Mula-mula jumpa Kak Farah tadi, hari ni saja, pagi ni dah berapa kali dah kita mengalir air mata. Kan, sebab memang betul-betul bila dia bercerita tu secara automatik turun air mata kan. Ya Allah, syukur sangat-sangat sebab juga boleh share dengan orang. Okay. Boleh jadi asbab siapa-siapa yang dengar. So dapatlah sikit, tak banyak pun sikit. So sedikit pahala untuk keluar dari pain. Dari sakit tu kan. Jangan simpanlah lama-lama, rugilah. Kan. Saya rasalah rugi masa macam Kak Farah kata tadi kan. Rugi masa, tenaga, banyak momen-momen kita bersama tu. Orang lain boleh naik buat macam-macam, kita duduk melepek tengok aje. Betul. Okay. So sampai kat sini saja kita punya FB live. Terima kasih juga Madina. Okay, terima kasih Kak Farah. Kak Farah start daripada hari pertama tak habis lagi berterima kasih kan. Kepada kita orang yang memperkenalkan pasal Kak T, Kak Syam, especially Kak Syam pasal Aurora Kodensi ni kan. Kenapun kata terima kasih juga Kak Farah sebab bagi peluang dan bagi chance untuk try untuk cuba menyarung Aurora Kodensi ni. Terima kasih sangat-sangat Okey, jadi dengan itu kita akhiri dengan kita punya FB live. Yang buruk datangnya daripada saya, hanya yang indah-indah yang baik tu hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. So sekian semua, terima kasih. Selamat berbuka puasa nanti. Salam Ramadan.